Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan seperti biasa banyak persoalan-persoalan yang dibangkitkan hari ini. Ada serangan terkini yang ditujukan pada orang politik tetapi turut melibatkan grup CEO Felcra. Sebelum ni kita tahu bahawa ada sedikit isu yang melibatkan pengurusi Felcra. Kalau tuan-tuan sedia maklum bahawa sebelum ni Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengumumkan bahawa Datuk Ahmad Jazlan telah dilantik semula sebagai pengurusi Felcra. Itu dah jadi satu isu kerana tiba-tiba Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa pelantikan tersebut di hold ataupun di KIV terlebih dahulu. Ini ramai juga yang telah membuat banyak spekulasi sehingga kan hari ini kita tengok satu serangan yang saya rasa agak kasar daripada orang yang kita kenali sebagai blogger upahan yang telah pun dipecat daripada UMNO, iaitu Zahrin Mat Yassin, dengan melemparkan banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar ke atas pengurusi Felcra dan CEO Felcra. Jadi malam ni kita nak bersoal jawab berhubung dengan isu ni. Nampak gayanya ianya sedikit sebanyak memberi kesan dan orang mula salah tanggap kepada apa sebenarnya yang berlaku. Untuk makluman tuan-tuan, ketika kerajaan baru dibentuk, pada ketika itu sesedara, banyak lantikan politik terdiri daripada lantikan-lantikan yang dibuat ketika zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ini kita kena faham. Jadi banyak lantikan politik ni terdiri daripada orang-orang Muhyiddin dan terpaksa dikekalkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Kalau ada pun lantikan baru, mungkin Datuk Seri Ismail Sabri ada meletak orang-orang dia. Jadi pada ketika itu gabungan kerajaan adalah terdiri daripada kerajaan bersatu bergabung dengan Barisan Nasional dan bergabung dengan PAS serta Gerakan dan Perikatan Nasional. Ini kena faham. Tetapi selepas pilihan raya umum yang ke-15, kita dah ada kerajaan baru. Kerajaan baru ini dipimpin oleh PKR. Dalam dia ada Pakatan Harapan yang merupakan parti-parti komponennya, ada Amanah, ada DAP, dan ada Barisan Nasional yang dalam dia ada UMNO, ada MIC, ada MCA, ada PBRS, kemudian ada parti komponen lain seperti GPS di Sarawak, GRS di Sabah, ada KDM, ada Parti Bangsa Malaysia. So, ada juga yang bebas. Jadi sudah pastilah tuan-tuan, saudara, pelantikan CEO ataupun pelantikan politik ini perlu ditukar. Itu sebabnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa semua lantikan politik digugurkan berkuat kuasa serta-merta. Maknanya orang macam Datuk Seri Ahmad Jazlan, bekas ahli Parlimen Machang yang juga merupakan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Kelantan, secara automatik jawatan yang beliau sandang sebagai pengurusi Felcra tergugur. Bukan kerana prestasi tak baik ke ataupun seperti mana yang diungkapkan oleh sang kelembai ni. Tak betul tuan-tuan. Tak betul. Di negeri dah macam-macam fitnah dilemparkan. Lepas ni saya akan jawab satu persatu.
Jadi saudara, sekarang ini Perdana Menteri bukan buat keputusan. Ini ramai orang juga beranggapan bahawa Perdana Menteri menghentikan pelantikan GLC terdiri daripada orang politik. Ini pun tak betul. Kan? Apa yang berlaku ialah semua lantikan politik diminta untuk mengosongkan kursi tersebut. Semua dikosongkanlah. So selepas ni Perdana Menteri akan berbincang dengan pengurusi-pengurusi parti komponen kerajaan perpaduan untuk buat pelantikan baru. Pelantikan baru sudah pastilah, kalau mengikut apa yang saya faham daripada hujah-hujah yang diberikan oleh Perdana Menteri, pelantikan baru bukanlah tak ada orang politik. Bukanlah tidak dilantik orang politik. Yang ini kena jelas. Lantikan baru adalah, tuan-tuan, adalah terdiri daripada orang-orang, mungkin orang politik, mungkin orang profesional, tetapi mereka yang akan dipilih ini mestilah mempunyai kelayakan yang secukupnya. Bagaimana Perdana Menteri nak mengulas ataupun nak mengambil kira faktor kelayakan, ada jawatan kuasa yang memilih ke ataupun ada select committee, ini atas Perdana Menteri. Tetapi ada masalahnya, tuan-tuan. Ada fitnah-fitnah, antaranya Sang Kelebay mengatakan bahawa berlakunya penyelewengan. Contohnya tentang pembelian jentera. Yang ni dia menjadikan modal untuk mereka menyerang CEO, grup CEO Felcra dan juga Chairman Felcra. Pembelian jentera ni dia melibatkan deposit. Jentera ni banyak yang dibeli dan Felcra telah memutuskan, ini pun kena faham, ianya bukan keputusan yang dibuat oleh grup CEO ataupun Chairman Felcra. Sebab ianya diputuskan oleh Board of Director Felcra, apa tadi? Pembuatan Felcra Bekalan dan Perkhidmatan. Dia ada satu anak syarikat yang dipanggil Felcra Pembekalan dan Perkhidmatan Sdn Bhd. So maknanya Board of Director anak syarikat ni lah yang membuat keputusan. Sudah pasti kalau membuat keputusan ni, mereka dah buat due diligence terhadap syarikat-syarikat yang memberikan sebuah harga dan sebagainya. Dan mungkin Zahrin ni dia tak tahu tentang amalan profesionalisme badan korporat. Memang biasa untuk bila orang beli barang tu, memanglah nak kena bayar deposit. Ada orang bayar deposit 10%, ada yang bayar deposit 20%, ada yang bayar deposit 30%. Dan dalam konteks pembelian jentera yang dibuat oleh Felcra Pembekalan dan Perkhidmatan ini, mereka membayar deposit 25%. Ini satu benda yang bagi saya tak ada apa yang pelik. Kalau misalnya ada benda yang pelik, saya cadangkan kepada Zahrin ni, buatlah report SPRM. Buat report SPRM, biar SPRM masuk dan siasat. Kerana yang menjadi grup CEO ni dah 30 tahun. 30 tahun berada bersama dengan Felcra. Bukan bodoh lah orang yang berpelajaran. Dia start pun daripada penyelia Felcra. Dia naik daripada bawah dah 30 tahun. Sudah pasti dia tahu tentang SOP-SOP yang perlu dipenuhi sebelum membuat sebarang bentuk pembelian. Begitu juga dengan tuduhan tentang pengambilan pekerja asing. Ada yang mempertikaikan bayaran sebanyak 29 juta kerana mengambil 5,000 orang pekerja asing. Itu sebabnya sebelum cakap tu
study lah dulu berapa harga pasaran. Harga pasaran untuk membawa masuk pekerja asing, termasuk bayar levy, bayar apa lagi ni, Fomema, tiket flight, segala macam ni semua. Satu pekerja asing ni dia paling kurang pun 6,500, 7,000 lebih. Paling kurang untuk seorang pekerja asing. Jadi yang FECRA employ ni lebih kurang 5,000 orang, tuan-tuan. 5,000 orang ni kalau dibagi dengan 29 juta, 29 juta bagi dengan 5,000 orang, satu orang baru jatuh 5,800. Maknanya below market value, antara yang termurah. Saya rasa kalau bagi dekat Sang Kelembai ni pun, dia pun tak boleh deliver kerja ni. Dia pun tak boleh deliver kerja ni. Jadi sebelum cakap tu, buatlah homework sikit. Buat homework sikit. Lagi apa tuduhan-tuduhan yang diberikan terhadap ni? Ada yang mengatakan bahawa anak beranak. Ada yang kata dia melantik anak beranak. Memang betul ada seorang daripada anak CEO ni bekerja dengan FECRA, tapi dia dah bekerja dengan FECRA 10 tahun. Masa anak dia tu nak masuk FECRA, FECRA ni bukan kecil ni syarikat, tuan-tuan. Dia kena melalui proses interview dan sebagainya, dan bila ada sebarang kekosongan, sudah pastilah pemakluman ini dimaklumkan kepada semua kaki tangan. Dan memang biasa kaki tangan FECRA, bila dia tahu ada kekosongan, mereka akan beritahu pada anak beranak mereka juga untuk cuba untuk memohon. Tetapi akhirnya sebelum pelantikan dibuat, ianya sudah pasti akan mengambil kira qualification, sudah mengambil kira kemampuan dia orang tu. Kemudian mereka akan diinterview, ditemu duga dan sebagainya. Dan belum tentu jika mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pegawai di dalam FECRA, mereka boleh mendapat kerja. Yang pasti 10 tahun yang sudah, bukan CEO sedia ada yang menjadi CEO. Ini nak kena faham. Jadi Zahrin, kita cadangkanlah. Kita sekarang dah bentuk kerajaan perpaduan. Kalau sebelum ni kita nampak dia ni mirip ke sebelah sana, lepas dia kena pecat. Sekarang dah duduk dalam satu kerajaan pun, nampak gayanya perangai lama dia ni tak habis lagi. Patutlah. So itu antara benda yang saya nak kupas dalam mukadimah saya pada malam ni. Banyak lagi isu-isu yang panas, tuan-tuan. Kita malam ni ke udara di saluran Facebook page Lokman Nur Adam Official, di YouTube channel Lokman Adam. Kita juga ke udara di Twitter channel Lokman Adam. Kita ke udara juga di TikTok channel Dato' Lokman Adam, dan di Instagram channel Lokman Nur Adam. Kalau ada sebarang persoalan, jangan tanya di ruangan komen. Nak komen boleh komen, tetapi kalau nak kita bacakan soalan anda dan kita jawab, tolong WhatsApp di talian 011 35954044, 011 35954044. Silakan. Okey tu, kenapa tiba-tiba tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim menangguhkan pelantikan Ahmad Jazlan tu? Adakah ini semata-mata disebabkan oleh laporan oleh Sang Kelembai itu sendiri tu? Tak ada kaitan. Sang Kelembai ni baru hari ni bercakap. Masa Perdana Menteri, Yang Amat Perdana Menteri mengambil keputusan untuk meminta kursi-kursi lantikan politik ni dikosongkan. Sebab dia dah dapat report bahawa Muhyiddin dah letak orang dia dan sebagainya adalah terdiri daripada mereka-mereka yang menyokong kerajaan lama. Jadi sudah pastilah bila dia ambil alih, dia kena buat pelantikan baru. Bila nak buat pelantikan baru, pertama sekali kena kosongkanlah semua. Tak bermakna Datuk Seri Ahmad Jazlan ni. Ini pun nak kena betulkan ni. Si Sang Kelembai ni dia membelasah
Nur Jazlan. Nur Jazlan ialah ketua UMNO bahagian Pulai. Yang menjadi pengurusi Fekra ni ialah Ahmad Jazlan. Ini pun dia tak faham. Ini pun dia tak betul sakta dia. Jadi memang semua orang kena kosongkan. Cuma apa ni, mereka, ialah kita kena terima hakikat lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia first time jadi Perdana Menteri, dia kena lebih careful. Nak membuat lantikan pengurusi JLC ni, sudah pastilah dia pertama sekali dia minta daripada semua parti politik mengemukakan nama-nama dia. Sudah pastilah di bawah setiap kementerian, ada kementerian dijaga oleh UMNO. Maka nama-nama sudah pastilah orang-orang UMNO yang mungkin akan dikemukakan untuk mengisi jawatan-jawatan tersebut di bawah kementerian yang menterinya UMNO. Kedua, contohnya kementerian yang di bawah menterinya DAP, maka mungkin senarai itu datang daripada DAP. Kemudian yang amanah, kemudian yang PKR. Dah ada senarai semua sekali, mungkin baru dia nak buat secara serentak pelantikan ni. Nak pastikan tak ada yang tertinggal, nak pastikan yalah, kena faham kita kerajaan ni bila berkongsi kuasa, dalam tu ada PKR, ada amanah, ada DAP, ada UMNO, ada MIC, ada MCA, ada PBRS, ada GPS, ada GRS, ada KDM, ada PBM. Ada banyak parti komponen. Jadi kalau kita buat pengumuman, tiba-tiba kita tak perasan ada nama-nama lain yang tercecik, kecil hati dan apa semua sekali. Pertama sekali nak kena pastikan bahawa ahli-ahli parlimen yang tidak ada jawatan ni pun kena fikir juga di mana nak letak. Nak letak pula tu kena pastikan orang tu mempunyai kemampuan. Kena selidik lagi. Kita tak nak berlaku macam yang lepas-lepas. Bila kita letak orang politik, dia tidak ada kemampuan, akhirnya JLC tu berhadapan dengan kerugian. Akhirnya berlaku penyelewengan. Akhirnya berlaku dengan macam-macam isu. Mungkin kalau ada ahli parlimen yang bermasalah dan sebagainya, perlu diletakkan di tempat yang kurang risiko untuk dia mendatangkan lebih banyak masalah. Benda-benda macam ni perlu dipikirkan oleh Perdana Menteri, dipikirkan oleh Timbalan Perdana Menteri dan dengan cabinet members. So bukan satu perkara yang mudah untuk terus dibuat pelantikan tu. Itu sebabnya pelantikan Datuk Seri Ahmad Jazlan itu ditangguhkan dulu supaya benda tu berlaku serentak. Saya nampak Datuk Seri Anwar nak buat benda ni serentak. So dalam tempoh 1 bulan 2 bulan dia susun dulu nama. Okey. Jadi tu maknanya naratif orang nak mengatakan bahawa maknanya Datuk Seri Ahmad Jazlan ni telah dipilih oleh Presiden UMNO tu. Ya. Adakah naratif orang mengatakan bahawa mungkin ada takisan oleh Perdana Menteri untuk ya, sudah pasti benda ni kena bawa dalam perbincangan. Mungkin yalah, kita pun biasa memerintah secara bersendirian. Biasa kalau kementerian tu di bawah kita, maka kita lah yang akan menentukan siapa duduk kat JLC tu, siapa chairman dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kita dah berkongsi kuasa. Bila berkongsi kuasa ni mungkin akhirnya kena bawa dalam perbincangan Majlis Presiden terlebih dahulu. Ini antara benda-benda yang biasa berlaku bila kita berkongsi kuasa. Malaysia ni tak mempunyai pengalaman dalam soal berkongsi kuasa. Kita cuma berpengalaman semenjak 2018. 2018 perkongsian kuasa bermula bila mana Pakatan Harapan berkongsi kuasa dengan Bersatu, dengan PKR, Amanah dan juga DAP. Kemudian lepas 22 bulan berlaku pula perkongsian kuasa di antara UMNO, Bersatu
PAS, gerakan dan rakan-rakan mereka. Sekarang perkongsian kuasa lain pula. So masing-masing belum biasa dengan keadaan berkongsi kuasa ni. Jadi kemungkinan besar last kali mereka nak table up, dah ada senarai penuh, baru mereka akan buat keputusan secara bersama. Okey? Nah, itu sebab di KIV kan dulu. Okey tu. Ada dengar awal lain dilantik-lantik, belum lagi kan? Setakat ni belum. Belum lagi. Itulah sebab dia. Jangan buruk sangka. Bukan tu Okey? Okey tu. Kalau kita lihat pelantikan CEO Pekra ni, Ya. Datuk Mat Roni Zakaria ni kan. Dilantik. Siapa nama dia? Datuk Mat Roni Zakaria. Mat Roni. Dia dilantik CEO baru Pekra. Kan, kalau kita lihat kenapa blogger Pahan ni kan tak nyatakan kelebihan-kelebihan yang dia buat selepas beliau menjadi CEO. Antaranya Kalau orang nak menyerang, memang dia tak nyatakan. kalau kita lihat keuntungan Pekra bagi tahun yang kita bayar dividen pada Pekra bagi untuk dibayar pada tahun 2022, beliau naikkan daripada tahun 2020 159 juta. 2021 ni 272.75 juta. Banyak Almost 200% kenaikan yang beliau buat. 190 159 kepada 159 pada 272. 270. Dividen yang dibayar Tak sampai kepada 100% lah. Tak sampai sekali ganda lah. dividen yang Banyak dibayar tu. pada ni. Pada ni. Pasal antaranya beliau mulakan program-program untuk membantu kerajaan menjamin keterjaminan bekalan makanan ni kan. Bahan makanan antaranya inisiatif produk santan sawit. Produk santan sawit, dan terusnya Pekra mengeluarkan belanja sebanyak 60 juta melalui kerajaan, sedangkan kerajaan untuk buat ladang untuk membekalkan 3.6 juta untuk ayam ni. Kenapa benda-benda ni tak disebut? Kenapa sebut benda-benda kecil yang macam Dia biasa bila orang nak menjatuhkan kita, kan? Dia biasanya kalau Zahrin ni belakang ni adalah orang upah dia, kan? Sudah pastilah dia akan highlightkan benda-benda yang boleh dijadikan isu untuk dia sensasikan. Benda baik yang dia buat, macam dia naikkan keuntungan Pekra hampir sekali ganda, yang itu dia takkan keluar. Dia buat santan sawit, penternakan ayam bagi memastikan jaminan bekalan makanan kita. Benda-benda yang positif yang dia buat sudah pasti tidak akan di-highlightkan. Dia akan highlightkan benda yang negatif lah. Sama juga macam dia bila dia serang Datuk Zahid, bila dia serang Datuk Najib. Benda baik yang Datuk Najib buat, benda baik yang Datuk Zahid buat, satu pun dia tak cerita. Dia cerita yang negatif je, kan? Blogger Pahan macam tu lah. Begitu. Kalau kita lihat timeline duration serangan ni berlaku selepas daripada Datuk Zahid umumkan pelantikan semula. Datuk Zahid umumkan pelantikan semula Datuk Ahmad Jazlan sebagai pengurusi Pekra. Adakah orang-orang di belakang dia ada kemungkinan besar, ada orang biasanya dia bukan hanya di dalam Pekra, di dalam agensi kerajaan pun sama. Bila tukar kerajaan ni, kadang-kadang bila nak buang CEO, bila nak buang ketua pengarah, bila nak buang ketua Pusurujaya, kadang-kadang yang nombor 2, nombor 3 yang nak pasang badan tu yang buat kerja ni. Tu kita kena faham juga, kan? Memang biasalah benda ni, memang biasa. So yang mana kita boleh bantu explain, kita explain lah, supaya orang tidak terpengaruh dengan blogger-blogger upahan. Okey? Begitu. Ada juga tuduhan mengaitkan tentang CEO Pekra ni ada tanah, suami keluarga dia ada tanah yang
melibatkan Petra, maksudnya tanah usaha kelapa sawit ni kan. Tapi sekarang kita faham yang beliau ni, kita pun tak tahu daripada mana sebenarnya dia ni memang daripada bawah. Jadi merupakan salah seorang keluarga yang dalam Petra punya, yang membangunkan Petra masa bersama-sama pengusaha-pengusaha Petra. Jadi kenapa disebarkan fakta tanpa buat check up, buat Kena check dulu lah. Kena check. Kita pun tak pernah dengar dia ada ni. Aku ada tanah Fakra. Arwah bapak lu. Okey? Ada ni? Ya tak? Kita Isu lain. isu lain lah. Ya. Kita nak ni kan. Datuk Seri Ahmad Zahid katakan seperti yang Datuk wawarkan sebelum ni, Datuk Seri Ahmad Zahid ni anak jantan, kita takut tanding. Dan beliau umumkan semalam jawatan presiden tidak dipertandingkan, terserah kepada perwakilan. Bagaimana maksudnya Datuk Zahid? Bukan, Datuk Zahid cakap beliau tidak ada masalah untuk jawatan presiden dipertandingkan. Betul. Tak ada masalah. Tapi terpulanglah kepada perwakilan. Sebab ada pihak-pihak tertentu yang mengusulkan supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Kan? Ini orang nak mengusulkan, kita tak boleh jadi kuku besi kata tak boleh. Yang mencadangkan ni pun dia ada dia punya perkiraan dia juga. Yang nak bertanding pun dia ada perkiraan dia juga. So dia mengatakan bahawa serah kepada perwakilan. Tapi macam saya punya pandangan, saya lebih setuju agar dipertandingkan. Lagipun saya tak nampak orang yang boleh menewaskan Datuk Zahid ni. Kan? Kalau zaman dia tak ada kuasa pun, kan? Khairi Jamaluddin, Tengku Razali pun tak boleh menewaskan dia. Sekarang ni dah ada kuasa. Apa masalah? Kan? Dia bukan bacol macam Syambuddin lari tak cukup tanah. Kan? Dia mempertahankan. Dan ahli-ahli akal umbi kita ni tahu bahawa dia pun kena pendakwaan terpilih kerana dia tak mahu membubarkan UMNO dan tak mahu menyertai Bersatu. Sedangkan calon-calon yang nak lawan dia ni semua, ada yang proksi Syed Mokhtar, ada yang membantu Mahathir terang-terang. Nama lain tu tak berani nak announce lagi. Kita tengokkan je lah. Okey. Ada lagi? Okeylah. Sekiranya pengecut ni yang lari daripada perjuangan, yang lari kita kalah, dia lari, dia tak nak bersama-sama membangunkan semula UMNO ni, terpilih. Sebenarnya apa amaran-amaran yang Datuk Loman pernah berikan kepada para perwakilan di PAU ni, supaya apa akan terjadi sekiranya dia, kalau misalnya mereka ni terpilih, mereka akan bawa parti kita UMNO ni untuk bekerjasama dengan Bersatu, bekerjasama dengan PAS balik. Kita bukan tak pernah bagi peluang untuk Bersatu dengan PAS bekerjasama dengan kita. PAS pun tak pernah maaf ataupun ampunkan PAN, tapi UMNO dah maafkan dan ampunkan Bersatu. Malah kita, walaupun ada 42 kursi, ketika tu dia ada 32, daripada 32 yang betul-betul menang atas tiket dia 5 orang je. 16 dia curi daripada UMNO, 9 dia curi daripada PKR. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Apa dia buat kat kita? Dia tikam kita. Dia bully kita. Dia tahan duit UMNO. 3 kali mahkamah putuskan suruh pulang, dia tak nak pulang. Pemimpin kita, bekas presiden kita, presiden kita nak disumbatkan dalam penjara. Janji nak bagi jawatan timbalan Perdana Menteri, tak bagi sampai dia nak mati baru dia nak bagi. Menteri-menteri kabinet kita lagi ramai daripada dia, patut kita dapat lebih. Dia tak bagi kita lebih. Kualiti kementerian yang dibagi ke kualiti cap ayam, kecuali Menteri Pertahanan je lah yang okey sikit. Yang lain termasuk PAS pun, kementerian yang paling junior, iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, di bawah UOB Yin dulu,
DAP wanita muda. Dibagi 3. Satu bagi dekat apa ni Tuan Brem Toman jadi Menteri Alam Sekitar, satu bagi kat Khairi Jamaluddin bekas Ketua Muda UMNO jadi Menteri Sains dan Teknologi, satu bagi kat Samsul Anwar Nasara Ketua Penerangan UMNO jadi Menteri Tenaga. Itu cara dia menilai kita. Bila sama-sama di pilihan Sabah, dia tikam kita daripada belakang. Macam mana kita nak percaya kat orang macam ni? So takkan kita nak bagi lagi peluang untuk mereka ni kerjakan kita balik? Apa guna kalau kita katalah mereka setuju sebab dia orang dah desperate sekarang. Hamzah Zainuddin pun dah cakap mereka sedia nak kerjasama dengan BN. Dengan BN. Maknanya pertama sekali kena tukar dululah presiden, letak orang dia. Betul tak? Jadi kalaupun dia bagi kita jadi Perdana Menteri, jangan terkejut walaupun kita 30 je, dia orang sanggup daripada dia orang berhadapan dengan kes mahkamah, turun naik mahkamah. Yang dia orang takut ni kerana dia orang beranggapan bahawa kita akan buat macam mana dia buat pada pemimpin kita. Ini yang Raja Petra tak faham. Dia kata aku mengumumkan lepas ini apa ni Muhyiddin akan didakwa apa semua sekali, orang PAN akan dakwa. Itu aku beritahu bahawa yang dia orang ni gelabah macam cacing kepanasan, beria bersungguh-sungguh, sanggup keluar duit untuk bantu untuk rampas kursi Presiden UMNO ni, nak bawa supaya UMNO ni presidennya yang merupakan pengurusi Barisan Nasional ada kuasa untuk memberikan sokongan secara en blok kepada Muhyiddin, kepada calon Perdana Menteri daripada Bersatu untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Ni kena faham. So yang dia takut sangat ni, sebab dia takut kita akan buat, maknanya kerajaan baru ni akan buat macam mana dia buat pada pemimpin kita. Dia buat selective prosecution terhadap pemimpin kita. Dia dera pemimpin kita, dia bully kita. Dia takut kita buat macam dia. Yang ni Raja Petra tak faham-faham bahasa ni. Raja Petra lagilah bongok. Dia cakap dia ni menipu. Macam orang-orang yang dengar dia ni lembu agaknya. Dia boleh tulis dalam ruangan dia. Dia kata PKR kalah 1999 kerana mendengar nasihat aku. Siapa aku nak dengar nak apa ni? Aku ketua pemuda Johor je masa tu. Takkan nak dengar nasihat aku menyebabkan PKR tu kalah. Takkan orang yang menjadi penonton yang dengar dia ni tak boleh pakai otak fikir. Lepas tu dia kata UMNO kalah tahun 2018 pun kerana nasihat aku. Aku pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Takkanlah satu negara dengar aku punya nasihat seorang. Lepas tu kalah 2022 pun kerana nasihat aku. Aku bukan ahli bajet kerja tertinggi pun. Dah kena apa? Dah kena pecat. Diberi peluang dapat masuk ahli UMNO balik pun alhamdulillah. Itu pun tak diberikan keahlian lama. Hari ini saya dah membuat permohonan rasmi saya kepada Datuk Seri Presiden UMNO supaya keahlian lama saya dikembalikan. Agak pertimbangkanlah. Pertimbangkanlah. Lepas tu yang paling bodoh sekali, dia kata aku suruh haramkan pertandingan presiden dan timbalan. Korang hari-hari dengan kita buat live. Statement saya daripada dulu sampai sekarang ialah kita parti yang mengamalkan demokrasi. Saya berapa kali saya ulang, kita tak boleh menjadi parti kuku besi. Kita kena benarkan supaya pertandingan dilaksanakan.
Kalau tak nak ada pertandingan Presiden Timbalan pun mesti dibawa kepada Perhimpunan Agung Khas. Biar perwakilan memutuskan. Ini selaras dengan apa yang diperkatakan oleh Presiden UMNO. Kalau perwakilan dah kata tak perlu Presiden dan Timbalan dipertandingkan. Nah, kita dah buat macam mana? Ini keputusan badan yang tertinggi parti. Badan yang tertinggi parti apa dia? Perhimpunan Agung UMNO. Bila tidak ada Perhimpunan Agung UMNO, keputusan MKT yang paling tinggi. Ini kena faham. Aku dah bergelombang dengan perlembagaan UMNO ni berpuluh tahun tau. Semenjak umur 15. Dah 35 tahun dah. Maka aku tak tahu perlembagaan UMNO. So janganlah buat fitnah kata aku suruh haramkan pertandingan Presiden dengan Timbalan. Ngarut. Tapi dia ni, orang tua ni aku tengok pun nampak macam dah kubur panggil mari je. Sekarang ni suara dah macam tak apa nak keluar. Pun tak sedar-sedar diri lagi, buat fitnah lagi. Macamlah orang yang dengar dia tu, orang yang baca tulisan dia, tak dengar apa yang kita cakap. Sekarang maklumat di hujung jari lah. Google je boleh dengar penjelasan kita. Okey, ada soalan lain? Okey, Dok. Ini naik Presiden PAS menangkap Menteri Besar Kedah. Sanusi kata dia mengesahkan ada usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada ni. Maksudnya tak semestinya. Dia bukan Sanusi saja yang mengesahkan ada usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada ni, malah Tuan Guru Haji Hadi juga mengesahkan bahawa Syahbudin Tun Hussein sedang cuba untuk mengambil alih UMNO dan ada kemungkinan mereka akan buat kerajaan pintu belakang. Tuan Ibrahim Tuan Man pun juga mengesahkan. Itu sebab dalam laporan disiplin saya kepada lembaga disiplin, hari ini saya sudah pun membuat laporan disiplin ke atas Syahbudin Tun Hussein dan juga Khairi Jamaluddin. Ini saya nak beritahu lah. Jadi lepas ni kita harap lembaga disiplin parti kena start lah jalankan siasatan ke atas Syahbudin dan Khairi Jamaluddin ni. Sebab apa yang Khairi Jamaluddin cakap pun digunakan oleh Sanusi semasa kempen untuk mengatakan bahawa kita ni parti yang dah sesat. Kalau dah orang yang pernah jadi ketua pemuda UMNO yang ada pengaruh yang begitu kuat daripada parti kita sendiri kata UMNO ni parti yang dah sesat, parti yang sakit, is a sick party. Siapa nak bagi undi pada kita? So ini satu sabotaj parti, merosakkan nama baik parti. Dikala kita nak berhadapan, dia mula serang tu 5 hari sebelum pilihan raya, sebelum hari mengundi. Belum lagi cerita dia serang Presiden lagi. Dengan mengatakan Presiden ada hubungan dengan Anwar Ibrahim, buat video call dengan Anwar Ibrahim. Ini biar lembaga disiplin parti siasat benda ni, panggil saksi-saksi semua. Kita pun dah bagi semua sekali link-link kenyataan-kenyataan yang dia buat, semua ada dalam YouTube, semua ada dalam Facebook. So tak ada masalah. Nak panggil saksi hidup pun ada. Kita ada ahli bahagian Sungai Buloh. Okey? Gitu. Adakah sebenarnya mereka takut untuk menjadi banduan sebenarnya? Itulah, takut untuk turun naik mahkamah itu satu hal lah. Itu salah satu perkara yang motivate mereka untuk berbelanja. Itu yang ada macam-macam langkah. Ada orang kata, tanya dengan saya, betul ke ada langkah London ni? Engkau orang pasti ke langkah London, bukan langkah Dubai. Itu dia aku nak jawab.
Yang aku tahu maklumat semua banyak berlaku di Dubai, kan? Isyamuddin, pegawai-pegawai dia segala macam semua sekali berada di Dubai. Okey. Okey tu tentang apa ya? Okey tu tentang kes mahkamah UMNO itu Ya. Hari ni Tan Sri Syaril Samad dibebaskan tu. Alhamdulillah. So dia bila kita tengok dalam ni tu maknanya tu dia kata dalam proses pendakwaan tu pun dah nampak salah tu maknanya tangkap dulu baru cari dokumen, baru cari Ya, bukti. betul. Jadi adakah bosku akan mendapat peluang yang sama tu? Okey. Saya punya pandangan, alhamdulillah lah sekarang ni kita tengok bukti-bukti yang jelas bahawa Mahathir dan Muhyiddin mengamalkan pendakwaan terpilih ni dah terpancar. Daripada kes Datuk Seri Zahid, dia menang. Ini masa zaman Ketua Kem Negara lantikan Mahathir, Peguam Negara lantikan Muhyiddin. Belum tukar lagi ni. Datuk Zahid dah menang 40 pertuduhan. Kerana hakim sendiri pun boleh nampak berlakunya pendakwaan terpilih. Begitu juga dengan kes yang melibatkan Tan Sri Syaril Samad. Hakim pun boleh nampak juga berlakunya pendakwaan terpilih. Tidak ikut prosedur, sepatutnya dah siasat betul-betul oleh SPRM, barulah benda ni dibawa kepada Jabatan Peguam Negara. Kalau tak lengkap bukti dan sebagainya, barulah Peguam Negara minta dilengkapkan. Tapi apa yang berlaku, Tommy Thomas ketika itu dakwa dulu, siasat kemudian. Ini jelas bercanggah dengan prinsip undang-undang, dan inilah sebahagian daripada apa yang kita panggil sebagai law of the jungle. Hari ini satu persatu terbongkar, dan hari ini Tan Sri Shafie Abdullah, Peguam Datuk Seri Najib, sudah mengumumkan bahawa mereka telah memfile satu petition kepada satu jawatan kuasa di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, meminta supaya diadakan semakan kehakiman untuk mereka ni melihat bagaimana proses kehakiman ke atas Datuk Seri Najib di peringkat Mahkamah Persekutuan itu telah berlaku secara tidak adil. Kita rasa benda ni mungkin akan dalam tempoh yang singkat pendengaran terhadap perkara ini boleh berlaku, kerana ketika benda ni dibawa ke Mahkamah Persekutuan, banyak benda yang tak munasabah. Contohnya nak bawa Queen Council tak boleh. Contohnya nak bila tak boleh bawa Queen Council, nak pakai peguam tempatan. Tommy Thomas dalam buku dia sendiri pun kata dia terpaksa pakai DPP daripada luar kerana kes Najib ni file pun berteroli. Maknanya dia pun tahu berpuluh ribu pages yang perlu dibaca oleh peguam Datuk Seri Najib sebelum mempertahankan Datuk Seri Najib. Jadi bila Datuk Seri Najib melantik Peguam Zahid Ibrahim & Co yang diketuai oleh Datuk Hisham Poteh, so sepatutnya diberikanlah peluang kepada peguam ini untuk membaca dokumen ni. Macam mana dia nak defend Datuk Najib kalau dia tak boleh baca dokumen? Kalau dah peguam negara yang lama pun mengakui bahawa berpuluh ribu pages, bagilah peluang baca, bagilah 2-3 bulan. Jadi bila berlaku tergesa-gesa, itulah peluang untuk Datuk Seri Najib untuk declare bahawa terdapat salah laku dalam proses pengadilan yang menyebabkan perlu disemak sama ada berlakunya ketidakadilan dalam proses pengadilan
Dan ini pernah dilakukan oleh pemimpin negara lain. Pernah dilakukan oleh pemimpin negara lain dan dia menang. Jadi tak salahlah untuk Datuk Seri Najib mencuba kaedah ini sebelum 19 hari bulan 19 bulan Januari ni ada lagi satu semakan kehakiman ke atas. Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan, tapi masalahnya semakan kehakiman ini yang akan dipilih sekarang ni hakim Mahkamah Persekutuan ni ada lebih kurang dalam 11 orang. 5 dah mengadili kes Datuk Najib. Dia orang ni dah tak boleh masuk dalam semakan kehakiman. Kan? So tinggal 6 orang. Daripada 6 orang ni 5 orang. Kita pun tak tahu dia orang ni macam mana. Yang pasti zaman Mahathir dulu semua lantikan-lantikan ni merupakan lantikan zaman dia. Jadi membawa perkara ni kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, jawatan kuasa khas ini, hak asasi manusia, bagi saya lah ini adalah satu cubaan untuk mendapatkan keadilan. Lebih-lebih lagi banyak bukti-bukti baru, bukti penglibatan Hakim Nazlan yang ditolak mentah-mentah, baik di Mahkamah Rayuan, baik di Mahkamah Persekutuan. Tak adil lah. Bagilah peluang. Orang macam Nik Faisal yang dituduh memasukkan duit ke dalam akaun Datuk Najib, orang ni pun tak diambil, jadi tidak dituduh di mahkamah. Orang yang mendapat 85 juta, Nik Faisal minta 5 juta US dollar daripada Tim Lesnar. Orang yang minta 85 juta daripada Jolo dapat 85 juta dalam akaun dia, Nur Muhammad Yaakob. Dia pun tak didakwa. Zeti 715 juta dalam akaun suami dan anak dia. Dia pun tak didakwa. Jadi mana adil macam ni? The main culprit Jolo dapat 1.2 bilion US dollar. Dia langsung tak diambil keterangan, apatah lagi didakwa. So itu sebabnya hari ini kita harap adalah peluang untuk Datuk Seri Najib mendapat keadilan. Yang dia heret ni ialah proses pengadilan yang berlaku di Mahkamah Persekutuan, yang nampak tergesa-gesa, kelang kabut, nak cepat. Sebab apa? Okey? Dah gitu. Ya. Semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan kerajaan tak campur tangan dalam isu kenaikan kadar faedah OPR ni. Itu kuasa pada bank negara. Ya. Tapi terdapat keresahan rakyat yang berkaitan. Ya, kita harap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kabinet walaupun betul kuasa itu terletak di tangan Governor Bank Negara, kita harap kerajaan kalau boleh lah, kalau boleh kena campur tangan. Kerana tahun ni je dah 3 kali, tahun lepas je 3 kali. 3 kali tak silap. 4 kali tu. 4 kali tahun lepas. Tahun lepas 4 kali. Dan setiap kali OPR naik, loan peribadi naik, interest rate loan peribadi naik. Jadi kalau contohnya lah, setiap bulan kita bayar 2,000 lebih hutang bank rakyat contohnya, dia akan naik lagi. Rumah sama juga, bayaran bulanan rumah, pinjaman peribadi. So ini sangat-sangat memberi kesan. Dan bila memberi kesan ini, ianya orang tak marah kat Governor Bank Negara. Orang tak marah dengan Governor Bank Negara ni. Kalau kita lah kerajaan, secara bersendirian dah lama kita tukar Governor Bank Negara yang melindungi ZT ni. Orang tak marah dekat Governor Bank Negara. Tetapi orang akan marah kepada kerajaan. Dan implikasi tu akan kena pada kerajaan.
hari ni dah mula bila kita bagi penjelasan apa semua sekali, orang ada yang reject semata-mata kerana mereka merasakan hari ini mereka tertekan, harga ayam meningkat, dan telur pun harga melambung tinggi. Dalam melambung tinggi ada yang dapat telur busuk. Ini mainan pengusaha-pengusaha peternakan ayam juga. Tetapi apa juga yang berlaku ketika kerajaan hari ini memerintah, akhirnya backfire tu akan kena dekat kerajaan. Itu sebab saya cadangkan hari ini kerajaan kena ambil langkah-langkah. Ada benda yang dia tak boleh campur tangan pun, kalau boleh campur. Contoh macam Governor Bank Negara punya decision ataupun Bank Negara punya decision, kena campur. Sebab last kali yang kena impact, yang kena getah ni ialah kerajaan. Telur, kalau misalnya pengusaha-pengusaha telur ni masih lagi macam tu, maka kita bawa masuklah telur daripada luar. Kalau nak bawa masuk telur daripada Thailand, mungkin lebih mahal daripada telur tempatan. Kita pergi ke telur daripada Vietnam contohnya, mungkin boleh dapat jauh lebih murah. Kalau tempatan mungkin 50 lebih sen. Kalau telur daripada Vietnam, kita dapat maklumat daripada kawan-kawan yang berurusan di sana, ada yang boleh dapat kurang daripada tu. So kalaulah kerajaan boleh atasi masalah ni, harga telur lah umpamanya dapat dikurangkan sampai 3-40 sen satu biji, bukankah ini akan mendatangkan impak yang positif kepada imej kerajaan? Kalau benda-benda yang tak perlu lagi dieksport keluar untuk pastikan bekalan tempatan mencukupi dan harga dapat diturunkan. Kalau kita tengok kawan-kawan kita cari telur dekat Kuala Lumpur punya susah. Tetapi telur yang daripada Malaysia ni senang je dapat kat Singapura. So macam mana benda ni boleh berlaku? So kalau perlu kita haramkan daripada telur tempatan ni dieksport keluar, haramkan. Haramkan. Dan kalau perlu kita berikan kebenaran untuk telur daripada Vietnam ke untuk dibawa masuk, kita galakkan. Biar ada peluang perniagaan baru untuk usahawan-usahawan tempatan membekalkan telur daripada Vietnam. Cheaper. Jangan bawa masuk telur palsu sudah. Sekarang ni terlalu banyak telur palsu. Telur buatan. Telur pun orang buat. Aku pun pelik ada orang ni. Okey. Ada lagi? Begitu. Ya. Datuk Seri Anwar semalam dimaklumkan bahawa kepentingan kesihatan rakyat tu lebih utama daripada pelancongan. Alhamdulillah, kita dah bercakap benda ni banyak kali. Kita mengharapkan supaya pelancong-pelancong, dan hari ini Datuk Seri Anwar mengumumkan bahawa tidak ada kompromi soal keselamatan rakyat. Maknanya walaupun kita nak pastikan sektor pelancongan kita hidup balik, walaupun kita nak pastikan bahawa kita punya pertumbuhan ekonomi dapat dijana, dapat ditingkatkan dengan kedatangan pelancong-pelancong daripada luar, tetapi Perdana Menteri hari ini menegaskan bahawa keutamaan akan diberikan dalam memastikan soal keselamatan. Dan bukan hanya pelancong-pelancong daripada China yang perlu dipastikan mereka ini menjalani saringan sebelum berangkat ke Malaysia dan setibanya ke negara ni, tetapi pelancong-pelancong daripada negara-negara yang mempunyai kadar jangkitan yang tinggi, contoh macam Amerika juga turut akan berhadapan dengan tapisan yang ketat. Dan kita juga difahamkan bahawa
ianya tidak bermakna bagi negara-negara lain ianya akan dilonggarkan. Maknanya tapisan untuk negara lain akan dilonggarkan. Tidak. Maknanya daripada semua pelancong daripada luar. Maknanya Perdana Menteri sudah pun memutuskan di dalam kabinet bahawa proses tapisan pelancong daripada luar ni akan diadakan dan akan diperketatkan untuk memastikan bahawa keselamatan rakyat akan dapat dijamin dan penularan wabak varian BF7 dan juga B52 ni akan dapat dikekang semaksimum yang mungkin. Okey. Ya. Itu je. Ya. Okey, saya minta sahabat-sahabat minta tolong share live kita pada malam ni supaya kita dapat memberikan kefahaman kepada lebih ramai lagi insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.